Tuntang-tuntang, dah yakin dah semua, saya masuk Islam. Tapi sebelum saya masuk Islam, sebenarnya ni ada satu peristiwa yang buat saya memang nekat nak masuk Islam. Saya ni seorang pelajar MRSM, maksudnya pelajar asrama penuh. Ada seorang kawan saya ni, dia adalah seorang India Muslim. Apabila dia seorang India Muslim, saya pelik sangat kenapa semua Melayu Muslim tak suka kawan dengan dia, sampai dia terpaksa kawan dengan orang India yang bukan Islam. Sampai dia terpaksa kawan dengan orang India bukan Islam, sebab mereka je yang terima dia. Jadi waktu tu saya sangat marah. Orang Melayu Islam ni, pelajar-pelajar Melayu Islam ni memang kurang ajar. Memang kurang ajar. Waktu tu saya sangat marah. Saya nak sangat tulis satu artikel nak jelaskan tentang perkauman dalam Islam. Dalam mentaliti saya, dalam fikiran saya, memang saya tahu dah Islam itu untuk semua. Memang saya tahu dah Islam itu tidak melihat warna kulit, tidak melihat kamu ni bangsa apa, kamu ni adat apa, tak. Tetapi sebagai seorang yang waktu tu tak ada ilmu Islam sangat, kita macam mana nak yakinkan orang? Takkan nak cakap benda tu mentaliti saya je, kena cari dalil. Tak ada dalil orang tak percaya. Betul tak? Kita kena cari dalil dari segi hadis ni, Al-Quran ni macam mana. Masalah ni tuan-tuan dan puan-puan, waktu tu saya penakut lagi. Saya tak berani tanya ustaz. Jadi apa saya buat? Saya naik atas pusat sumber, library. Saya naik atas library, saya tengok, saya nak cari pasal agama. Tapi masalah ni, kalau saya ambil buku Islam, mesti kawan-kawan tak pandang pelik. Kenapa saya pegang buku Islam? Saya takut pula. Jadi apa saya buat? Saya pergi satu rak majalah. Dan rak majalah tu, saya sekarang ada lagi Dewan Masyarakat. Dewan Masyarakat ni adalah majalah pelajar. Dia banyak ni cerita bahasa Melayu, pasal puisi-puisi dan macam-macam lah. Dan isu-isu terkini, semua benda tu. Tetapi dalam Dewan Masyarakat ni, dia ada satu page khusus yang cerita pasal agama. Dan setiap edisi dia, setiap bulan dia, page ni dia cerita benda yang lain-lain. Mungkin hari ni cerita pasal ikhlas, esok cerita pasal niat, lusa cerita pasal ni. Jadi saya secara rambang ni saya ambil satu, secara rawak ni ambil satu, dan saya buka dengan rawak. Bukan saya check tak, saya buka rawak je, InsyaAllah. Saya buka rawak, tepat-tepat jatuh pada page tentang agama. Satu helai je daripada buku tu jatuh pada page tentang agama, dan tepat-tepat lah ada tentang perkauman Islam beserta dalil dia, itu surah Hujurat ayat berapa-berapa sekian-sekian. Waktu tu saya rasa satu benda, rupa-rupanya Allah sangat dekat dengan kita. Allah dengar. Allah ni dia tahu yang kita nak membela orang yang teraniaya. Jadi dia bersama kita, dia tolong kita. Waktu tu hati memang gembira, memang rasa lega sangat. Marah-marah dekat pelajar Melayu Islam ni dah tak ada dah, tak rasa marah, rasa gembira sangat. Sampai saya lari turun daripada pusat sumber tu. Sebenarnya saya gelak-gelak. Saya kata kat diri saya dah pilih benda yang betul. Lepas dah masuk Islam, maksudnya bermulalah hidup saya yang baru. Tapi yang lawaknya, tuan-tuan dan puan-puan cuba fikir, apalah benda pertama saya fikir waktu saya masuk Islam. Kalau kita tengok brother-brother lain kan, mereka cakap saya rasa tenang, rasa ni rasa tu. Tapi saya waktu tu, saya fikir satu benda je. Saya fikir nak mati waktu tu. Sebab apa? Sebab ni orang baru masuk Islam, dia ibarat kain yang putih. Kalau saya mati waktu tu, confirm masuk syurga. Waktu tu saya fikir benda tu. Tapi tak matilah, hidup lagi. Jadi bila dah masuk Islam, saya belajar sikit-sikit bahasa baca Quran, semua tu, belajar tentang solat. Akhirnya saya pindah sekolah, sebab MRSM Grade ni sampai form 3 je. Saya masuk form 4 dengan MRSM Pasir Salak. Alhamdulillah. Bila nak masuk sekolah baru ni, ada azam baru. Azam baru ni ialah, sebab saya ni tak ada ilmu, saya nak kawan-kawan saya bimbing saya dalam Islam. Jadi masuk-masuk saya carilah figure-figure atau orang-orang yang saya nampak insya-Allah boleh bantu saya.
Tapi masalah ni tuan-tuan dan puan-puan, rupa-rupanya yang pagi-pagi waktu subuh, selalu ni yang paling awal pergi subuh saya. Kadang-kadang tak ada orang ke subuh pun. Sayalah Bilal, sayalah imam, sayalah Tok Siap, semua saya. Kadang-kadang sayalah yang kena kejut subuh tiap pagi. Sayalah yang pelajar form 5 yang berani duduk soft pertama. Form 5 lain tak berani soft pertama. Macam soft pertama tu ada api neraka je, tak tahu kenapa. Takut sangat pergi soft pertama. Sayalah yang kena bagi ceramah. Sayalah yang kena bagi kesedaran. Sebab waktu tu baru saya sedar, rupa-rupanya umat Islam dia lagi teruk daripada sangkaan saya. Lagi teruk dari apa yang saya sangka. Waktu tu saya tengok begitu banyaknya masalah-masalah umat Islam, dengan couple-nya, dating-nya, dengan ini itunya. Akhirnya saya sedar satu, desakan dakwah menghimpit saya. Saya perlu berdakwah. Saya kena sedarkan orang. Saya kena timbulkan persoalan di fikiran mereka bahawa hidup ini tak semudah yang disangka. Hidup ini, sebab hidup orang Islam sekarang seperti saya yang dulu, yang belum masuk Islam tu. Hidup dia adalah untuk cari kerja, belajar baik-baik, cari kerja, dapat duit untuk hidup hari esok. Tak bermakna betul. Generasi baru ni tak bermakna betul. Saya fikir macam tu. Tapi Alhamdulillah ada yang hebat. Saya jumpa orang hebat, yang lebih hebat dari saya pun ada. Tapi secara majoriti ni, inilah overview saya tentang masyarakat Islam waktu tu. Jadi apabila berdakwah ni, saya diserap dalam satu tim kepimpinan pelajar. Bila menjadi pemimpin pelajar ni, desakannya lagi hebat. Sebab apa? Walaupun kamu buat benda baik, walaupun kamu buat benda betul, akan ada pemimpin kata kamu rampas kuasa, akan ada pemimpin kata kamu ni tak ikut keputusan pemimpin. Kenapa tak ikut? Sebabnya mereka buat kerja bukan kerana Allah. Mereka buat kerja bukannya ikut syariat Allah. Saya selalu dengar pemimpin-pemimpin pelajar cakap satu benda, kita kena buat elok-elok supaya kita tak dikritik oleh pelajar lain. Apa benda tu? Kita buat benda semata-mata nak pandangan manusia. Saya tak ikut. Saya buat je apa yang Islam suruh. Saya ini waktu tu adalah exco kebajikan, menjaga kebajikan pelajar. Saya kutip derma waktu ada kematian ke, saya kutip derma untuk anak yatim dan semua benda tu. Dan waktu tu saya, Alhamdulillah, waktu tu saya seorang figure yang cikgu pandang untuk beri ceramah. Cikgu akan datang jumpa, bagi tahu ini, bagi tahu itu. Dia suruh cakap pasal benda ni dengan pelajar supaya mereka boleh berubah ni semua. Walaupun saya duduk depan surau, saya bagi tazkirah, saya cuba sedarkan orang, padahal pemimpin-pemimpin lain tak nak buat, saya nak buat. Saya dikritik sebabnya saya melanggar etika, melanggar sempadan kerja saya. Mereka kata sempadan kerja saya cuma untuk kutip derma, bukan untuk bagi ceramah ke depan. Apa benda dia tu? Itulah masalahnya sekarang. Dakwah itu dijalankan oleh satu departmen kecil je. Kalau JAKIM itu adalah Jabatan Agama Islam, kalau pembangunan Islam, kita harapkan JAKIM je buat kerja. Mana boleh. Kalau kita tengok pada tak perlulah kita pergi mana tengok pun, kita setakat buka internet, tengok hukum berdakwah. Ulama-ulama mengatakan bahawa hukum dakwah dahulu memang fardu kifayah, selagi ada seorang dan satu komuniti buat dah boleh. Tapi sekarang dia sudah berubah sifat dia kepada fardu ain, iaitu perkara wajib.
Kenapa perkara wajib? Sebab umat Islam sekarang sudah sangat tenat menjadi ulama. Mereka fatwakan bahawa dakwah itu adalah perkara wajib bagi setiap yang beragama Islam. Berdakwah tak semestinya dengan mic ni kan, tak semestinya di depan masjid, tak perlu. Setakat kita ingatkan kawan-kawan kita, ingatkan rakan sekerja kita, benda buat tu salah tu, itu dakwah dah. Jom kita pergi solat, itu dakwah dah. Ataupun kita kena buat kerja ni kerana Allah ni, jangan asyik fikir manusia je, itu dakwah dah, InsyaAllah.